Bab yang ke-6, polynomials. Okey, poly ni maksud dia banyak, rantaian, banyak polynomials. Okey, poly ni maksud lebih daripada satu lah. Dan untuk bab 6 ni kita akan bincang ada 3 subtopik lah. Yang pertama dia punya basic polynomials, kemudian remainder theorem, factor theorem, zeros of polynomials. Zeros. Ini sekolah dah belajar ke? Pernah dengar tak? Remainder theorem, factor theorem. Kemudian yang terakhir ni memang tak pernah ni. Ni partial fraction. Kita akan lihat nanti bagaimana cara nak pecahkan. Okey, polynomial. Ini dia punya definition dia. Yang n ni kita panggil dia sebagai degree. Yang n ni, n tu istilah dia untuk degree. Degree of polynomial, n. Maksud dia kuasa n tu. Kuasa n. Okey. Kalau katakan x kuasa 3, contoh katakan sampai kuasa 3. So ax kuasa 3 tambah bx kuasa 2 tambah cx tambah, yang terakhir itu adalah constant. Kuasa 3, kuasa 2, kuasa 1 constant. Ini kalau macam ni maksud dia polynomial degree dia adalah 3. Sebab kuasa yang paling tinggi kuasa 3. Kemudian coefficient of a sub n not equal to 0. Kalau kita dah katakan ini degree 3, maka a ni jangan 0. Kalau a tu 0, kita dah panggil dia nama lain, degree 2. Okey, itu maksud dia tambahan ni. Okey, kita lihat contoh lah. Ni contoh polynomial. Cara kita nak kenal, dia ada syarat n tu mesti element of positive integer. Dia punya kuasa n tu. Jadi kalau kita lihat kat sini kuasa 1, boleh juga kita panggil sebagai polynomial. Kuasa 2 boleh juga. Kuasa 3, kuasa 4. Pastikan setiap sebutan ni mesti kuasa integer positif. Okey, itu dia panggil polynomial. Okey, kita lihat untuk kena pasti degree. Okey, degree. Kita nampak tak x kuasa berapa ni? Ini x kuasa berapa? 1. 0 kan? So degree dia 0 lah. Ini kita panggil dia sebagai constant. Nama dia lah kalau kita nak hafal. Constant. Kemudian yang ini maksud dia kuasa paling tinggi kuasa berapa? Kuasa 1. So degree 1 lah. Ini dia panggil linear. Linear. Yang ketiga, kuasa paling tinggi kuasa 2. Kita panggil apa? Kuadratik. Kuadratik. Ini biasa kita jumpa ni. Yang ini paling tinggi kuasa 3. Maka kita panggil dia sebagai cubic. Cubic function. Cubic function. Kan kita pernah belajar kan? Cubic. Okey, kemudian yang keempat, kuasa paling tinggi. Kuasa 4. Maksudnya degree 4 tu. Degree ikut kuasa yang paling tinggi. Katakan kita ada, bukan dia ikut mana yang paling depan. Ikut, katakan saya ada x kuasa 4, x kuasa 5, x kuasa 10, sebutan yang ketiga. Maka degree itu adalah 10 lah. Okay? Kita bukan ikut depan ni. Yang depan ni secara kebetulan. So ini nama dia. Nama ni tak perlu hafal. Kuadratik. Nama dia. Kemudian operation of polynomial. Dia ada banyak. Tambah boleh, tolak boleh, multiply boleh. Itu yang biasalah kamu dah jumpa masa di sekolah. Sekarang ni saya nak fokuskan bagaimana kita nak bahagikan polynomial. Okey? Division of polynomial. Kalau kita belajar di sekolah, nombor 8 bahagi 3. So kita akan ambil 2 darab 3, 6. Betul tak? Kan? Maka yang atas ni istilah dia
Kalau kita nak namakan dia, atas ni dipanggil apa? Dia panggil quotient. Ni dia panggil quotient. Q lah, Q. Mana Q? Yang ini kita panggil dia sebagai baki kan? Remainder. Okay. Yang ni kita panggil dia sebagai divisor. Pembagi. Ini simbol dia QX. Ini simbol dia RX. Ini simbol dia DX. Kalau dulu kita buat 8 bahagi 3, kita akan tulis 2 tambah baki 2 per 3. Betul tak? Cara penulisannya kalau kita buat bagi. Ni yang kita belajar sebelum. Nanti yang atas tu dia panggil quotient. Kemudian apa remainder yang kita ada, kita perkan dengan pembagi dia. Okay tak? Kita tengok bagaimana cara kita nak bagi. Final quotient, maksudnya apa nilai jawapan dia. Ini akan bermula daripada, pastikan depan je sama. So 2x kuasa 2. Kemudian darab. Kemudian tolak. Yang pertama habis, yang kedua dapat negative 3x squared. Kemudian kita ada satu sebutan. So kita kena turunkan supaya mesti ada 2 sebutan. Sebab divisor kita 2 sebutan. Okey, kemudian samakan yang bawah ni. Pastikan kita mesti dapat negative 3x squared. So letaklah sini negative 3x. Okey tak? Kemudian yang satu ni kena darab. Negatif dia akan ikut. Tolak lagi. Kalau nak ikutkan, buatlah kurungan sikit. So tolak untuk semua. Ini habis. Yang ini akan jadi 3x. Sama juga. Mana boleh bagi. Turunkan pasangan dia supaya mesti 2 sebutan. So yang ini kena darab apa ni? 3 darab x, 3x. 3 darab 1, 3. Maka tolakkan lagi negatif 2. Sekarang kita punya nombor kita 1 sebutan, sedangkan divisor kita 2 sebutan. So berhenti dah kat situ. So kita boleh labelkan. Ini kita panggil quotient. Ini kita panggil dia sebagai remainder. Ini dia panggil divisor. Okay, remainder kita 2, negatif 2. So dari segi penulisan sama macam tadi. Kalau kita nak tulis 8 bagi 3 adalah 2 tambah 2 per 3. Sama je penulisannya. Tapi soalan bukan nak jawab banyak quotient ni. So quotient equals to 2x squared minus 3x plus 3. Kemudian kita nak remainder negatif 2. 4x kuasa 4. Pastikan semua nombor kena ada. Tambah kuasa 4, kuasa 3 tak ada. So saya kena wujudkan. Ini saya wujudkan ya. Dia tak ada sebenarnya, tapi saya nak pastikan mesti ada kuasa 3. Kemudian tolak 5x kuasa 2. Kuasa 1 ada dan constant pun ada. So kita akan bagi dengan 2x tolak 3. Pastikan depan je sama. 2x kuasa 3 dapatlah 4x kuasa 4. Yang lain akan ikut 6x kuasa 3. Tolak. Ini habis. Ini akan jadi positif. Sama juga, mana boleh bagi. Dia mesti ada 2 sebutan. Turunkan. Tambah 3 kuasa 2. 6x kuasa 3. Tolak 9x kuasa 2. Tolakkan lagi. Ini macam 4x kuasa 2. Sama juga, mana boleh bagi. Mesti 2 sebutan. Turunkan. So ini mesti tambah 2x supaya dapat 4x kuasa 2. Jangan lupa darabkan juga dengan negatif 3.
tolak. Ni habis 8. Okey. Turun. Negatif 10. Ini mesti dapat 4. 4 kali 2, 8. Dah. 4 kali 3, negatif 12. So, remainder kita 2. Ni ikutkan jawapan kita ni, penulisan dia macam ni. 2x kuasa 3 tambah 3x kuasa 2 tambah 2x tambah 4. Kemudian tambah dengan remainder kita 2 per dengan divisor kita. Ni sepatutnya penulisan dia macam ni lah jawapan dia. Kemudian hence state the question. Bagi tahulah qx tu apa. Qx yang atas. Tambah 3 kuasa 2 tambah 2x tambah 4. Kemudian soalan nak remainder pula x 2 dah tu. Selesai. Okey, kita lihat soalan yang ke-6. Okey, kita nak divide sebarang px. Okey, contoh yang ke-6. Okey, kita tengok soalan. Jadi kita nak divide px by x squared plus 3x plus 2. Maknanya kita akan gunakan kaedah tu dipanggil long division. Kaedah tu nama dia. So kita akan bahagi. Jadi bila kita nak bahagi, pastikan semua degree kena ada. Semua. So kena hati-hatilah. Ya, ini semua dia ni. 7x squared minus 8x plus 4. Semua degree kena ada. Kemudian divide by x squared plus 3x plus 2. Okey, macam tu lah. Okey, so kita akan fokuskan kepada yang pertama ni je. Yang ni, yang depan ni je. Dengan yang ni. Yang lain tu kita abaikan. So bila kita fikirkan mana yang sesuai, so kita akan dapat ini adalah 6x kuasa 2. Barulah kita akan dapat 6x kuasa 4. Yang penting depan tu mesti sama. Kemudian kalau divisor ni ada 3, maka kita kena ada 3 sebutan. So 6 kali 3 18 x kuasa 3. Kemudian 6 kali 2 12 x kuasa 2. Kemudian kita akan subtract. So ini habis. Ini akan dapat negatif 7x cube. Kemudian negatif 19x kuasa 2. Kemudian pastikan mesti ada 3 sebutan. Jadi kalau tak cukup, kita turunkan negatif 8x. Kemudian fokuskan yang depan je. Pastikan dia sama. So mestilah negatif 7x. Yang tu je sama. Yang lain akan ikut 7 kali 3 21. Kuasa 2. 7 kali 2 14. And then subtract. Okay, so kita akan dapat 2x squared. Kemudian yang ni 8 tolak 8 tambah 14. So kita akan dapat tambah 6. Kita ada 2 sebutan, sedangkan divisor ni ada 3. Turunkan supaya 3 juga. So pastikan depan je sama. Maka kita akan ambil plus 2 plus 2. So kita akan dapat 2x squared plus 6x plus 4. Habis 0. Okay, so kita dah divide. Kalau kita dah divide, sepatutnya penulisan jawapan kita akan salin soalan 6x kuasa 4 tambah 11x kuasa 3 sampailah yang hujung ni, kuasa 2 tolak 8x tambah 4 divide by x squared plus 3x plus 2. Sepatutnya kita punya jawapan yang ini, yang atas ni kita panggil quotient. So 6x kuasa 2 tolak 7x tambah 2 quotient. Kemudian kalau ikut sini tak ada remainder kan.
So macam tu je lah. So inilah kita punya jawapan. Okey, maka kita punya question kita adalah yang di atas. Remainder kat sini tak ada, so letak je 0. Okey, 5.2 ni adalah remainder theorem, factor theorem and zeros of polynomial. So kita ada 3 istilah. Remainder theorem ni maksudnya kita tak payah kita gunakan long division untuk mencari baki dia berapa. Cara dia mudah aja. Katakan px divided by x minus a. Contoh. Kan? Kita hanya nak tahu dia punya nilai remainder je. Maka kita tak payah gunakan long division, kita guna je remainder theorem. Dengan cara kita ambil polinomial ni, gantikan x tu dengan a. So itulah kita punya jawapan. Okay, maksudnya kita refer daripada yang bawah ni. Ni kita refer kat sini. Samakan dengan 0, maka x tu sama dengan a. Jadi kita ambil polinomial tu, gantikan x tu sama dengan a. Dapatlah nilai baki dia. Okay, itu dia punya remainder theorem. Maksudnya kita boleh cari baki tanpa menggunakan long division. So mudah sikit lah. Kalau kita lihat contoh. Okay, contoh yang ni kan. Okay, katakan saya start dengan let px equals to 2x cube minus 5x squared plus 3x plus 7. Soalan nak remainder je. Maka untuk soalan yang pertama, kita ambil je x minus 2 equals to 0. Maka kita gunakan gantian x sama dengan 2. Gunakan polinomial p, tapi x tu ganti dengan 2. So kita gantilah. 2 darab 8 tolak 5 darab 4 tambah 6 tambah 7. Terus kita akan dapat nilai baki dia. Okey, berapa nilai dia? Okey, dapat tak? Okey, kita akan dapat baki berapa? 9. So terus tak payah kita gunakan long division. Terus dapat 9. Kemudian kalau kita nak lihat bila kita ambil px dibagi dengan 2x tambah 1. So kita ambil divisor ni, samakan dengan 0, maka x tu adalah negatif setengah. Kalau kita nak kira baki dia, terus p in bracket negative 1 over 2. So gantilah 2 darab negatif 1 per 2 kuasa 3 tolak 5 kuasa 2 tambah 3 darab negatif 1 per 2. Ok, nanti kamu kira lah ni. Saya ringkaskan 4. So remainder dia kita boleh gunakan sama dengan 4. Yang ini pun sama, 9. Soalan yang ke-8. Kadang-kadang soalan diubah. Kalau tak ada beri px, kita boleh tulis ni, let px equals to x to the power of 4 plus kx cube. Kita letak let supaya kita boleh tulis px. Kalau tak boleh. Kemudian kita ambil yang ni, kita ambil x tambah 2 sama dengan 0. So x sama dengan negatif 2. Jadi kita gantikan p dengan negatif 2. So ambil p negatif 2. Negatif 2 kuasa 4 tambah k darab negatif 2 kuasa 3 tambah dengan negatif 2 kuasa 2 tolak 6 darab x negatif 2 tolak 8. Kemudian kita samakan dengan remainder yang diberi 16. So nanti kamu proses. Okey, nanti kamu check lah ya. Akhir sekali nanti kamu akan dapat negatif
8K sama dengan negatif 24. K sama dengan 3. Okey. Senang kan? Kita ganti nilai je. Ganti nilai samakan dengan baki yang diberi. Okey, dah. Teruskan lagi. Soalan ke-9. Okey, kadang-kadang kita diberi dua maklumat. Selalunya kita start dengan let Px sama dengan Ax kuasa 4 tolak 5x kuasa 3 tambah Bx kuasa 2 tolak 7x tambah 1. Okey, sekarang kita punya statement ni lah yang diberi. Okey, yang pertama kita ada remainder negatif 8 bila dibahagikan dengan x tolak 1. Itu yang pertama. Kemudian kita ada lagi maklumat yang kedua. Okey, maklumat yang kedua yang ni. When divided by 2x tambah 1. Jadi kita ada dua maklumat lah. Kita ada dua maklumat. Jadi kita gunalah. So saya gantikan ini kalau kita ambil x sama dengan ni. Ni kalau kita ambil x tolak 1 sama dengan 0, gunakan x sama dengan 1. So kita gantilah P1. So gantikan. So dapatlah A tolak 5. Ganti 1 tambah B tolak 7 tambah 1 samakan dengan negatif 8. Ini kalau kita ringkaskan, kita akan dapat satu persamaan A tambah B sama dengan 3. Ini nanti selesai. Dapatlah satu persamaan. Maklumat yang kedua, saya ambil 2x tambah 1 sama dengan 0. So kita akan dapatkan x sama dengan negatif setengah. So kita ganti P negatif setengah, ganti dalam Px. A kuasa negatif 1/2 kuasa 4, 1/2 kuasa 3 tambah B, ganti je dengan negatif setengah, tambah 1 samakan dengan 11/2. Kamu selesaikan nanti, kamu akan dapat A tambah 4B sama dengan 6. Ini persamaan yang kedua. Soalan determine the values of A and B. Selesaikan persamaan serentak ni. Cari A, cari B. Antaranya kita boleh gunakan elimination method. Equation 2 subtract to equation 1. Okay, pilih mana-mana cara. So saya akan dapat 3B equals to 6 tolak 3. B sama dengan 1. Kan senang tu. Kemudian from equation, pilihlah. Katakan from equation 1. So A plus 1 equals to 3. Dapatlah A. Okey. Sekarang ni kita nak determine the remainder when Px, okay, Px diberi divided by x squared minus 1. Ini selalunya kita pecah ni, divisor ni asalnya dalam bentuk kuadratik. Sebenarnya saya boleh buat x tolak 1 x tambah 1. Maknanya kita ada dua lah. Jadi kita boleh gunakan maklumat ni. Kalau saya refer kepada yang pertama, kita boleh gunakan x equals to 1. Kalau kita refer yang kedua, x equals to negative 1. Gunakan maklumat ni. Saya gantikan P dengan 1. P dengan 1. Soalan nak apa ni? Okey. Soalan nak remainder kan? Okey. Kalau kita lihat divisor kita ni degree dia 2. Kalau degree 2, kita boleh ramalkan remainder kita ni adalah dia kurang 1 degree.
kita boleh dapatkan bentuk polinomial. Maksudnya kita boleh ramalkan AX tambah B. Okey. Tadi kita punya divisor kita degree 1. Jadi kalau kita lihat balik sebelum ni, kalau degree 1 macam ni lah. Divisor kan degree 1. Maka remainder dia mesti constant. Mesti constant. Kalau kita lihat ini. Kan? Kalau degree 1, remainder dia degree 0. Constant lah. Tapi kalau divisor kita degree 2, macam ni kan. Kalau degree 2, maka remainder dia mesti degree 1 ataupun linear. Betul tak? Dia mesti kurang 1 degree daripada divisor. Kurang 1 degree. Maksud dia X kuasa 1 lah. Okay, jadi kita gunakan maklumat ni. Saya gantikan nilai P1 dulu. P1. So dapatlah 3 tambah 5 tambah 1 tambah 6. Samakan dengan sebelah kanan pun ganti 1. Ni. So saya akan dapat A tambah B. Boleh tak? Sebelah kiri saya guna PX. Sebelah kanan saya guna RX. Nampak tak? Sebelah kiri saya guna PX. Sebelah kanan saya guna RX. Jadi saya gantikan 1. Sebelah kiri guna PX. So 3 tambah 5 tambah 1 tambah 6. Sebelah kanan saya akan gantikan sini. So kita akan dapat A tambah B. So kita selesaikan. Maka A tambah B sama dengan, betul tak, sama dengan 15. Ni persoalan pertama. Sepatutnya betul lah. Gantikan dengan yang kedua pula. So kita akan ambil 3 darab 1 tambah 5 darab negatif 1 tolak 1 tambah 6. Ini sebelah kiri saya guna PX. Sebelah kanan ambil RX. So negatif 1, negatif A tambah B. Okey tak? Maka dapatlah negatif A tambah B sama dengan 3. Persamaan yang kedua. Ada yang tak faham? Sekarang ni kalau jumpa soalan macam ni, kita kena ganti dalam PX dan ganti dalam RX. Sekarang RX kita yang ni. Itu sebelah kanan. Sebelah kiri kita ganti dalam PX. Jadi kalau kita gunakan maklumat X sama dengan 1, sebelah kiri ambil daripada PX, ganti 1. Kemudian samakan dengan, untuk sebelah kanan ganti dekat RX. Sebab dia maksud dia sama. Cuma sebelah kiri guna simbol P, sebelah kanan guna simbol R. Benda yang sama. Okey tak? Kemudian kamu selesaikanlah. Tak kisahlah nak guna kaedah apa. Katakan saya gunakan elimination method. Equation 1 plus equation 2. Dapatlah 2B equals to 18. Dapatlah B tu 9. Kira pula A. A sama dengan 6. Betul tak? Tapi soalan dia bukan tanya berapa A berapa B. Soalan tanya remainder dia berapa. Okay, so jangan lupa kita punya RX kita X tambah B. So tulislah A kita 6, 6X tambah B 9. Itulah kita punya jawapan. Maksud dia remainder dia bukan constant. Dia dalam bentuk linear. Sebab kalau divisor dia degree 2, remainder dia mesti linear. Kalau katakan divisor degree 3, maka remainder mungkin dapat kuadratik. Sebab dia kurang 1 degree. Okey, kita lihat soalan 11. Okey, kita diberi Px is divided by x squared minus 1. The remainder is 2x plus 3. Find the values of P and Q. Okey. Jadi kalau kita nak mulakan penyelesaian ni, yang pertama kita start dengan let Px sama dengan x kuasa 4 tambah dengan 4x kuasa 3 tambah Px squared plus Qx plus 5.
Kita start dengan let pi ini supaya penulisan kita seterusnya akan jadi lebih mudah. Okey, kemudian kita diberi divided by x squared minus 1. Okey. Maknanya kita akan tulis divisor kita adalah x squared minus 1. Sebenarnya divisor kita ni kita boleh factorize. So kita akan dapat x minus 1 and x plus 1. Okey. So kita ada remainder. Remainder kita adalah 2x plus 3. Jadi soalan dia, kita nak mencari P dan Q. Jadi untuk selesaikan soalan seperti yang ni, kita boleh gunakan nota ni. Maksudnya kalau kita nak solve, kita boleh gunakan P, Px. Tapi kita ganti dengan satu nilai. Katakan nilai itu adalah K. Maka kita boleh samakan dengan remainder function RK. So kita boleh gunakan nota yang ni lah. Maksudnya kita ada satu nilai X, kita ganti dalam P dan kemudian kita akan ganti dalam R. Okey, jadi yang pertama, kita gunakan maklumat daripada divisor ni. Kita dapatkan maklumat yang pertama, kita boleh gunakan maklumat X equals to 1. Maksudnya kita akan gantikan sebelah kiri. Kita gantikan sebelah kiri adalah Px. So kita akan gantikan, so 1 to the power of 4. So 1 plus 4 plus P, kemudian plus Q, kemudian plus 5. Yang ini kita boleh equals to, kita ganti pula untuk sebelah kanan ni kita guna R. R kita adalah 2x tambah 3, di mana x kita 1, so kita akan dapat 2 tambah 3. Okey. So kalau kita permudahkan, nanti kita akan dapat P tambah Q sama dengan -5. So kita akan dapat persamaan yang pertama. Kemudian kalau kita berdasarkan divisor ni, kita gunakan divisor yang kedua. Daripada x tambah 1, maka x kita adalah sama dengan -1. Jadi kita gantikan sebelah kiri tu Px, sebelah kanan tu adalah Rx. Jadi Px kita kalau kita gantikan -1 kuasa 4, kita akan dapat 1 tolak 4. Kemudian kita akan tambah P, kemudian Q kita adalah tolak Q dan tambah 5. Kemudian untuk sebelah kanan kita gunakan function Rx, gantikan x tu dengan -1. So kita akan dapat -2 tambah 3. Ini kalau kita permudahkan, kita akan dapat P tolak Q sama dengan -1. Ini adalah persamaan kita yang kedua. Okay? Jadi kalau kita selesaikan nanti, akhir sekali kita akan dapat okey, kalau kita selesaikan yang pertama, ini sebarang kaedah simultaneous equation, mungkin kita boleh gunakan, kita nak cari P, so equation yang pertama ni kita boleh tambahkan dengan equation yang kedua. Maka kita akan dapat 2P sama dengan tolak 5 tolak 1. So dapat -6. Maka terus kita akan dapat P itu adalah -3. Dan kita pilih mana-mana persamaan, kita akan dapat Q sama dengan -2. Riemann theorem settle. Factor theorem. Sebenarnya factor theorem ni dia hampir sama dengan Riemann theorem. Okey, contoh. Okey, sama juga. Bila kita ada Px divided by x minus a. Ini kalau kita samakan dengan 0, maka terus kita akan dapat x sama dengan a. Jadi kalau kita gantikan nilai a ni PA. Kalau kita ganti dapat 0. Tapi kalau istilah tadi, kalau kita bincang remainder ni, ini maksud dia Rx kita 0. Kalau kita dapat 0, maka kita boleh buat kesimpulan. Faktor yang kita ambil tadi memang sah, dia adalah faktor kepada Px. Jadi kalau kita ambil PA, selesai dapat 0, maka kita boleh buat kesimpulan x minus a is a factor of Px. Sama juga kalau katakan saya ganti P3 lah contoh. Dia ganti dapat 0, maka kita boleh buat kesimpulan x minus 3 is a factor of Px. Okay? Jadi kalau kita nak cari faktor, cuba kita ganti sebarang nombor, dapat tak 0? Kalau dapat, kita boleh buat kesimpulan x tolak 3 adalah faktor bagi Px. Ni dia panggil factor theorem ni.
Okey, kita ambil contoh. Sekarang ni kita nak kena pasti ada tak yang ini faktor kepada Px. Jadi cara kita nak uji senang je. Kita ambil P3. So gantikan 3 minus 7 multiplied by 3 plus 5 multiplied by 3 squared. And then subtract to 3 cube. Okey, cuba kamu kira ni. Dapat berapa? Dapat tak 0? Dapat tak 0? Okey, kalau kita dapat 0, maka terus x minus 3 is a factor of Px. Kalau dapat nombor lain, so tak boleh lah kita katakan x minus 3 ni adalah factor of Px. Sama juga untuk soalan B. Ini sepatutnya 0 ni. Terus 2x minus 1 is a factor of Px. Okey, jadi kita akan ambil untuk yang C, gantikan P negatif 1. So ganti kuasa 4 tolak 2 negatif 1 kuasa 3 tambah 3 tolak 6. Nanti kamu uji ni dapat negatif 6. Kemudian terus non equals to 0. Dia sepatutnya 0. Maka kita boleh buat kesimpulan x plus 1 is not a factor of Px. Okey? Ada berapa lagi contoh tu? Banyak tak? Sampai contoh apa? 20? 16 je? Okey, boleh lagi. Okey, 12. Boleh faham? Maknanya kita ganti nilai je. Kalau dapat 0, terus kita akan ambil kurungan tu adalah faktor bagi Px. Okey, seterusnya kita lihat soalan 13. If 2x plus 1 is a factor. Disebut factor. Bila factor, maksud dia kita dapatkan maklumat P negative 1 over 2 samakan dengan 0. Bila sebut je factor, maka Px tu gantian dia kita akan dapat equal to 0. Soalan dia, given Px, kemudian find the value of P. Maksud dia kita gunakan function P ni, gantikan x tu dengan negatif setengah. So kita akan dapat 2 darab dengan negatif 1/2 kuasa 3 tambah dengan P x kuasa 2, pastikan negatif 1/2 kuasa 2 tolak 5. Dan samakan dengan 0. Okay? Kalau kita samakan dengan 0, maka akhir sekali kita akan dapat P itu adalah 21. Kita lihat soalan 14. Given that x minus 2 and x plus 1 are both factors. Bila sebut je factors, maka kita dapat maklumat P2 equals to 0. Itu yang pertama. Kemudian P negative 1 equals to 0. Okay. Kita ada beri Px. Jadi yang pertama kita gantikan, bila x sama dengan 2, kita gantikan ke dalam Px. So kita akan dapat 2 kuasa 3, 8 kali 2, 16. So kita akan dapat 16 tambah dengan 2 kuasa 2, 4 darab A. So 4A. Kemudian tambah dengan 2B tolak 5. Dan kita akan samakan dengan 0. Kemudian kalau kita permudahkan, kita akan dapat 4A plus 2B equals to negative 11. Ini adalah equation yang pertama. Kemudian kita gunakan maklumat yang kedua. When x equals to negative 1, substitute into Px. So kita akan ambil negative 1 multiply by 2. So negative 2 plus A minus B minus 5 equal to 0. Maksudnya kita gantikan x sama dengan negatif 1 ke dalam Px. Bila kita permudahkan, kita akan dapat A tolak B equals to 7. Ini adalah equation yang kedua. Kemudian kita selesaikan, maka kita akan dapat akhir sekali, ni kamu selesaikan, akhir sekali kamu akan dapat A adalah 1/2 dan B adalah negatif 13/2. Okey, kita lihat
15. Kadang-kadang soalan dia gabung dengan remainder theorem dengan factor theorem dia gabung. Kita tengok contoh 15. Okey, macam tu lah. Nampak kan? Okey, saya galakkan kamu letak LED supaya senang nanti kita nak ganti. Tambah AX kuasa 2 tambah dengan 8. Okey. Maklumat yang pertama has a factor. Bila sebut je factor, maksud dia kita boleh gunakan P1 equals to 0. Ini kita keluarkan maklumat dulu. Kemudian maklumat yang kedua, kita ada remainder of 50. Maksud dia kita akan ambil P3 sama dengan 50. Kalau dia sebut factor, kita samakan dengan 0. Kalau sebut remainder, kita samakan dengan 50. Okey, macam tu je. So kalau kita gunakan maklumat yang pertama, gantikan dengan 1. So 2 tambah A tambah B tambah 8. Nampak? Saya nampak? Okey, boleh lagi kan? Yes. So A tambah B sama dengan negatif 10. Tak apa, kita kuatkan semangat ni. P3 3 kuasa 3 tambah dengan A tambah dengan A negatif 3 kuasa 2 tambah dengan B negatif 3 tambah 8. Okey, nampak tak? Okey, macam tu lah. A tolak. Ini contoh 15. Yes. So persamaan yang kedua 9A, betul tak? 9A tambah 3B sama dengan negatif 12. Ha? Mana datang nanti 3 ni? Daripada langit Okey. Kita tak jemput benda ni. Kasih lagi. Ni sepatutnya 3 kan? Okey, 3. So kita ganti dengan 3. Nanti bila kamu permudahkan, ini kalau nak ringkaskan lagi boleh ni. Ini kita akan dapat 3A tambah B sama dengan negatif 4. Ini persamaan yang kedua. Okey, nanti kamu selesai dengan ni. Banyak sangat gangguan. So, kamu salin je jawapan. Settle. Okey, seterusnya. Okey, when the Px divided by x squared minus 1. Okey, bila sebut je divided by, maka kita boleh gunakan dx equals to x squared minus 1. Okey. Seeloknya kita akan gunakan factorize. So kita akan dapat x minus 1 dan x plus 1. Okey, kemudian remainder kita adalah ax plus b. So kita tulis remainder kita adalah ax plus b, where a and b are constant. Okey, kemudian kita diberi juga maklumat given that A plus 1 is a factor of Px. Maksudnya maklumat yang kita dapat adalah P negative 1 equals to 0. So daripada sini nanti kita dapat P negative 1 equal to 0. And that the remainder is 4 when Px divided by x minus 1. Itu maksudnya P1 equals to 4. Ini semua maklumat yang kita dapat lah. Okey, kemudian masalahnya kita punya Px tak diberi. Okey, Px kita tak diberi. Okey, maka kita boleh gunakan P negative 1. Okey. Okey, jadi kita boleh gunakan nota yang tadi. Sekiranya kita ada Px dan Rx, maka kita boleh gunakan
Bila kita gantikan sebarang konstan PK, dia akan sama dengan RK. Okey. Jadi yang pertama, kita boleh gunakan kalau kita bincang pada X sama dengan negatif 1. Kalau kita bincang X sama dengan negatif 1 untuk PX. Okey, untuk PX, P negatif 1 tu adalah 0. 0 Okey, katakan P negatif 1. Okey, so saya akan ambil ni sini. P negatif 1 tu adalah 0. Sama dengan RK. So kita gantikan, gunakan R ni, gantikan X tu dengan negatif 1. So kita akan dapat negatif A tambah B. Maka function yang kita dapat negatif A tambah B equals to 0. Okey, kemudian seterusnya kita gunakan maklumat yang kedua, X equals to 1. Untuk X equals to 1, kalau kita refer kepada P1, P1 equals to 4. So letak sini. P1 equals to 4. Sebelah kanan kita guna RK. So kita ambil Rx ni, gantikan X tu dengan 1. So kita akan dapat A tambah B. Maka equation kita yang kedua adalah A tambah B sama dengan 4. Ini adalah equation yang kedua. Okey, kemudian kita selesaikan cari nilai A dan B. Katakan saya nak cari A dulu. Maka kita akan ambil equation 2 subtract 2 equation 1. Maka kita akan dapat, kalau kita subtract habis, so ini kita akan dapat 2A equals to 4. Therefore A equals to 2. Dan kita pilih mana-mana persamaan, kita akan dapat nilai B. So kita pilih, selesaikan, dapat B. Kemudian soalan dia, find the values of A and B. So soalan dia berhenti kat situ je. Zeros of polynomial. Sebelum ni kita dah belajar lah. Kalau kita nak solve quadratic equation, contoh kita dah factorize, kan? Biasanya kita akan solve untuk quadratic equation. Maka dapatlah X sama dengan 2, X sama dengan negatif 3. Okey. Ini sebenarnya dari segi istilah, ini yang kita panggil root. Ni kita panggil root ni. Istilah dia. Jadi kalau kita lihat soalan, katakan kita ada PX bersama dia dengan equals to 0. Maka nilai X tu kita panggil dia sebagai root. X sama dengan berapa tu dia panggil sebagai root. Boleh? Kemudian kalau katakan kita dah beri PX, kita dah beri PX, tapi soalan tu dia tak terus sama dengan 0, maka nombor yang kita gantikan ke dalam X ni, kalau menghasilkan 0, 2 tu kita panggil 0. Faham tak ni? Ni dari segi istilah. Istilah 0 dengan root. Istilah dia. Sebenarnya dua-dua ni nilai X. Kalau soalan tu PX bersama dia equals to 0, maka X tu kita panggil dia sebagai root. Kan? Tapi kalau soalan tu dia hanya beri PX je, tapi bila saya gunakan nombor 2, saya ganti, saya dapat 0. 0 tu kita dapat kemudian, bukan dinyatakan dalam soalan. Kita ganti dapat nilai 0, maka 2 ni kita panggil sebagai 0. 0, bukan 0. Ini istilah je. Boleh tak? Kalau yang kedua ni root, kalau kita diberi PX bersama dengan equals to 0, maka jawapan tu kita panggil sebagai root. Tapi kalau soalan tu dah hanya PX je, diberi PX, kita cuba try and error, dapat satu nombor tu boleh menghasilkan 0, maka nilai 2 yang kita ganti tu kita boleh panggil dia sebagai 0. Okey, macam itulah. Maknanya kalau nak mudah, nombor tu kalau kita ganti dapat 0, itu kita panggil 0. Macam ni kan, kita lihat dia beri PX, tapi dia tak beri sekali dengan equals to 0, maka nombor yang kita masukkan tu dia panggil sebagai 0. Okey, kita ambil let PX equals to 6x cube
plus 2 23x squared minus 5x. Saya gantikan dengan negatif 4. Kuasa 2 tolak 5 negatif 4 tolak 4. Okey, cuba kita gantikan. Okey, dapat tak 0? Yes. Sepatutnya 0 lah kan? Nah, maknanya 0 tu kita dapat kemudian, bukan dinyatakan dalam soalan. Jadi kalau macam ni, maksud dia negatif 4 tu dipanggil sebagai 0. So negative 4 is a 0 of px. Itulah. Memang dua istilah ni, 0 dengan root, dia nombor dia sama sebenarnya. Cuma kita tengok soalan. Kalau soalan tu bersama dengan equals to 0, maka nilai x tu dipanggil sebagai root. Untuk soalan yang ni, kita tak boleh panggil dia sebagai root, kita panggil dia sebagai 0. Istilah je, istilah. Jadi kalau 0, bagi tahu nombor je. Kalau root, bagi tahu x sama dengan negatif 4. Kalau root, x sama dengan negatif 4. Kalau yang ni 0, kita ambil nombor je. Negative 4 is a 0 of px. Boleh kita teruskan lagi? Okey. Okey, kita dia beri satu faktor ni, x tambah 2 is a factor. Bila sebut je factor, terus saya akan tulis p negative 2 equals to 0. Kalau sebut factor, soalan dia find a constant. Okay, hence. Okay, so kita jawab dulu soalan yang pertama. Kita gunakan maklumat ni, gantikan dengan negatif 2. So 2 darab negatif 2 kuasa 3 tambah negatif 2 kuasa 2 tambah k darab negatif 2 tolak 4. Samakan dengan 0. Proses. Dapatlah k tu negatif 8. Okey, maka katakan saya ambillah px sama dengan 2x kuasa 3 tambah x kuasa 2 tolak 8x tolak 4. Ni soalan yang pertama. Hence ni maksudnya gunakan maklumat sebelum. Maksudnya gunakan maklumat walaupun k itu salah, gunakan yang salah. Itu maksud dia hence. Kalau katakan k itu kamu kira salah, kamu kira k itu sama dengan 8. Tapi bila ada perkataan hence, kamu jawab, kamu ambil k itu mesti sama dengan 8 juga, baru dapat markah kaedah. Macam tu. Dengan kamu kira k 8, tapi bila hence, kamu ambil jawapan yang betul, k sama dengan nanti 8. Walaupun jawapan akhir nanti akan betul, tapi kaedah tu salah. Ingat hence ni kita akan ikut sebelum walaupun salah. So ikut yang kamu kira ni, apa yang kamu dapat. Okey, kemudian kita nak factorize completely. Kalau kuasa 3, biasanya mesti ada 3 kurungan. Kalau kita belajar kuadratik, kalau kita cari faktor mesti ada 2. Kan? Kalau 3 lah. Sekarang ni kita dah ada satu faktor. Tadi kita dah belajar cara bagi lah. Okey, kita bagilah. Okey, pastikan semua ada ni. Semua degree ada. Divide by factor yang kita ada tadi, x tambah 2. So samakan yang depan, 2x kuasa 3 tambah 4x kuasa 2. Kemudian subtract. Negatif ni saya buat kurungan supaya kita jangan ingat yang depan je kita tolak, sedangkan yang belakang ni kena tolak juga. So dapatlah negatif 3 kuasa 2. Divisor 2 sebutan. So turunkan supaya ada 2 sebutan. Dapatlah negatif 3 kuasa 2. Tolak 6x. Tolak lagi, subtract. Ini macam negatif 2x. Turunkan supaya jadi 2 sebutan juga. So tolak 2. So dapatlah tolak 2x tolak 4. So 0 lah dia punya tu kan.
Maka kita boleh sambung. Maka PX, saya boleh ambil X tolak tambah 2, 2X kuasa 2 tolak 3X tolak 2. Okey, yang ni kamu guna kalkulator je lah ni. Okey, yang tu kamu guna kalkulator. Kamu factorize. Jawapan akhir dia adalah 2X tambah 1. Betul tak? Kemudian X tolak 2. Selesai. Yang tadi soalan diberi satu faktor. Kadang-kadang dalam soalan dia suruh factorize. Masalahnya satu faktor pun tak ada. Okay? Jadi kita kena try and error. Kamu gunakan calculator, gunakan alpha. 2 alpha x cube minus 9 alpha x squared. Masukkan dalam calculator. Jangan kamu yang masuk dalam calculator. Itu advance sangat. Masukkan equation ni dalam calculator. Jadi kamu try and error, tekan calculation, cari satu nombor yang boleh menghasilkan 0. 4. Tak kisahlah 4 ke 1 ke. Ikut apa yang kamu jumpa. Biasa nanti dalam exam nak buat try and error ni, biasanya kita akan ambil try and error 1, 2. Biasanya kita akan gunakan nombor-nombor ni je. Janganlah jauh sangat. Ambillah 1. Orang kata tak berjaya, ambil nanti 1 pula. Tak berjaya, ambil 2. Tak berjaya lagi, ambil nanti 2. Ambil nombor yang mudah-mudah je sampai kita dapat 0. Jadi step yang pertama, kita tak pasal gunakan factor theorem. Try and error guna calculator. Katakan bila ganti 1 guna calculator, dapat 0. Terus X minus 1 is a factor of PX. Maknanya kalau jumpa soalan ni, kita kena try and error. Tapi jangan error je, kena jumpalah sampai berjaya. Kan? Lepas tu, bila kita dah ada factor, sepatutnya kalau kuasa 3, dia mesti ada 3 sebutan, 3 factor. Jadi kita bahagilah. 2x kuasa 3 tolak 9x kuasa 2 tambah 3x. Pastikan semua degree ada 3, 2, 1, 0. Kalau katakan soalan dia tak ada 3x, kita wujudkan x juga tapi letak 0. Okay, kita bahagi dengan x minus 1. Kalau katakan kamu jumpa 4 tu akan menghasilkan factor, maka kamu bagi dengan x tolak 4. Katakan kamu try and error dapat x sama dengan negatif 4, maka faktor dia adalah x tambah 4. Okay? So kamu cuba boleh ni, 2x kuasa 3 tolak 2x kuasa 2. Kita tolakkan negatif 7x kuasa 2. Turunkan supaya mesti ada 2 sebutan. Tolak 7 tolak 7x kuasa 2 tambah 7x tolak negatif 4x. Turunkan, pastikan 2 sebutan. Sepatutnya mesti habis ni. Yes kan, sebiji ni. Maka kita punya PX, kita boleh sambung. Faktor yang pertama x minus 1. Faktor yang kedua adalah 2x kuasa 2 tolak 7x tolak 4. Okey, kemudian kamu guna calculator. Yang ni guna kuadratik je. Nanti kamu gunalah. Mungkin nanti kamu guna calculator yang kuadratik ni. Kamu akan dapat bacaan dalam calculator tu negatif 1/2. Dalam kalkulator dapat negatif 1/2. Maka jangan pilih faktor dia yang ni. Jangan pilih ni. Kamu kena pilih yang satu lagi, 2x tambah 1. Okey tak? Jadi kalau kita guna kalkulator dapat fraction, jangan pilih x tambah setengah sebagai faktor. Sebab coefficient of x cube ni dia 2. Okay? So hati-hati. Kadang-kadang kita boleh guna atas, kadang-kadang guna bawah. Kalau coefficient of x cube ni 1, boleh kita akan ambil atas. So kita akan ambil 2x tambah 1. Guna lagi calculator, x tolak 4. Mungkin kamu jumpa 4 dulu. So kita gunakan bahagi ni, kita akan dapat yang lain.
Tetapi soalan dia dapatkan all zeros. Maknanya kita kena senaraikan nombor dia, bukan faktor dia, nombor dia. So kalau kita nak jawab terus lah. So the zeros. Kalau kita refer pada kurungan yang pertama, berapa nilai dia? 1 lah kan? Kalau yang kedua 1 per 2. Kalau yang ketiga 4. Jadi kalau kita nak jawab zeros, tak payah tulis X sama dengan 1, X sama dengan 1/2. Itu kalau root. Kalau zero, kita bagi tahu nombor je. Okey, untuk soalan 20, factorize Px, yang ni adalah degree 3, and write its root and zeros. So kita nak senaraikan root and zeros. Jadi step yang pertama untuk dapatkan root ataupun zeros, kita mesti factorize completely. Jadi yang pertama, kita akan try and error. Okey, kita akan try and error. So katakan kita try and error, kita ganti sebarang nilai, dapatkan satu nilai, gunakan, kalau guna kalkulator kita gunakan alpha, kita masukkan 6 alpha x cube plus 13 alpha x squared minus 4. Kemudian tekan calculation, kita pilih sebarang nombor yang boleh menghasilkan 0. Okey. Katakan kita guna x sama dengan negatif 2. So kita ganti dalam Px ni negatif 2, kita akan dapat 0. So bila kita dapat yang ni, kita tunjukkan satu je. Kita guna calculator, dapatkan try and error, dapatkan x yang sesuai supaya nilai P itu adalah 0. So kalau kita gunakan factor theorem, yang ni kita boleh buat kesimpulan x plus 2 is a factor of Px. Okay. Kita lihat Px ni degree dia adalah degree 3. Kebiasaannya kalau degree 3 ni mesti ada 3 faktor. Okey, jadi untuk dapatkan faktor yang lain, kita gunakan long division. Okey, kita boleh gunakan long division. So kita akan dapat, so saya akan ambil 6x cube plus 13x squared. Kalau kita gunakan long division, pastikan semua degree kena ada. Kena ada bermula pada degree 3, 2, 1 tak ada. So kita letak 0x. Wujudkan juga degree 1. Dan subtract to 4. Kemudian divide by faktor yang kita dapat tadi, x plus 2. So kita selesaikan, pastikan kita fokuskan depan yang sama. So kita akan dapat 6x kuasa 2. So 6x kuasa 2 tambah dengan 12x kuasa 2. Kemudian kita akan subtract. Kita akan subtract. Kita akan subtract. So kita akan dapat yang pertama x squared. Kemudian x squared ni dia tak boleh bahagi dengan divisor ni yang ada 2 sebutan. Kalau divisor tu 2 sebutan, maka remainder ni pastikan 2 sebutan juga. So kita akan turunkan 1 sebutan. Kemudian kita akan cari quotient dia. So kita akan dapat x squared plus 2x. And then subtract. Maka kita akan dapat negative 2x. Kamu juga, remainder kita negative 2x. Kita tak boleh divide by x plus 2 sebab divisor kita 2 sebutan. Maka remainder ni mesti ada 2 sebutan baru kita boleh bahagi. So kita cari ini quotient. So negative 2x minus 4. Pastikan remainder dia mesti 0. Okey, so daripada sini kita dah dapat kita punya Px. So Px, faktor yang pertama x plus 2 dan faktor yang kedua adalah 6x squared plus x minus 2. So gunakan calculator. Nanti kita akan dapat 2 faktor yang lain. So 2x tolak 1. Kemudian 3x tambah 2. Okey, kemudian barulah kita jawab soalan. Okey, untuk dapatkan roots, kita nak senaraikan roots. Sebenarnya untuk dapatkan roots ni, kita mesti gunakan Px equals to 0. Maka daripada sini nanti kita akan dapat jawapan dia x sama dengan negatif 2, 1. Kemudian x sama dengan setengah, 1. Dan x sama dengan negatif 2/3. Kalau kita nak jawab zeros, sebenarnya kaedah dia sama dengan roots. Cuma kita hanya tulis nombor dia je. Yang tadi kalau roots, kita tulis nombor bersama dengan x. X equals to negative 2, x equals to 1/2 sampai habis. Tapi kalau zeros, kita hanya nyatakan nilai x saja. Terus kita ambil negative 2, 1/2 and negative 2/3.
Okey, kemudian soalan 21. Okay, soalan 21, find the roots. Okey, untuk dapatkan roots, ingat, untuk dapatkan root, kita mesti gunakan px equal to 0. So, kita akan ambil yang ni. Sama juga, kita kalau nak selesaikan, kita perlu factorize dulu px ni. Okay, katakan saya start dengan let px equals to, ini saya letak let ni sebab supaya untuk step berikutnya kita mudah untuk membuat penulisan. Kemudian kita guna calculator, try and error, cari satu nombor. Bila kita ganti dalam px, akan menghasilkan 0. Nanti kamu cuba try and error. Dan kalau kamu ganti negatif 1, nanti kita akan dapat negatif 1 tambah 3 tolak 1 tolak 1. So, kita akan dapat 0. So, daripada sini, kita boleh dapatkan satu faktorial. Is a factor of px. Okay, so daripada sini kita akan gunakan long division. So, kita akan ambil, pastikan semua degree perlu ada. Okay, kemudian kita akan divide by faktor yang kita dapat tadi, x plus 1. So, kita akan dapat, okay, yang ini x squared. So, x cube plus x squared. Kemudian kita subtract. Kita akan dapat 2x squared. Kemudian sama juga, kalau remainder dia 1, kita tak boleh bahagi dengan divisor yang ada 2 sebutan. Pastikan mesti ada 2 sebutan. So, kita akan ambil plus 2x. So, kita akan dapat 2x squared plus 2x. And then, subtract. Kita akan dapat negative x. Sama juga, kita tak boleh bahagi sebab divisor kita 2 sebutan. So, kita perlu turunkan supaya mesti dapat ada 2 sebutan baru kita boleh bahagi. So, kita akan dapat negatif 1. Dapatlah negatif x minus 1. So, dapat 0. Okey, maka kita dah boleh tulis px. So, kita boleh sambung. So, px kita adalah faktor kita yang pertama, x plus 1. Kemudian, faktor yang berikutnya adalah x kuasa 2 tambah 2x tolak 1. Okey, kemudian, kalau kita lihat second factor ni dalam bentuk kuadratik, kalau kita cuba guna calculator untuk factorize, kita akan dapat dalam bentuk decimal number. So, kita boleh gunakan. Dan kalau kita nak mencari root, so kita akan samakan dengan 0. Terus kita akan gunakan calculator. So, yang pertama adalah negatif 1 psi. Untuk yang kedua ni, kita terus guna calculator, kita akan dapat 2 jawapan. Iaitu negatif 1 plus 1. Satu lagi kita akan dapat x equals to negatif 1 minus 1. Okay. So, yang jawapan yang dua lagi ni, kita boleh menggunakan daripada calculator. Okey, kita lihat soalan yang ke-22. Determine all the roots and zeros. Okey, kalau all the roots, root ni kita ingat dia mesti gunakan px equal to 0. Okey. Kalau zeros, kita tak payah gunakan px equal to 0. Kita hanya try and error, nilai mana yang boleh menghasilkan px to 0. Itu kalau zeros. Kalau root, kita terus ambil px samakan dengan 0. Okey, ini pun sama juga. Okey, kalau kita jumpa soalan kita ni adalah degree polinomial degree 4, maka kita boleh gunakan calculator sebanyak 2 kali. Okey, kalau degree 4, kita gunakan calculator 2 kali. Cari 2 nombor yang sesuai. Kalau degree 3, kita guna calculator, ambil satu nombor je. Okay? Jadi untuk contoh ni, kita try and error, ambil 2 nombor supaya boleh menghasilkan 0. So, nanti kamu cuba, gantikan 1, nanti kamu akan dapat 0. Kita gantikan nilai, samakan dengan 0. So, kita guna calculator, cari mana nombor yang sesuai supaya dapat 0. So, antaranya kita boleh gunakan P1 equal to 0. Okay, satu lagi kita boleh gunakan nilai negative 1 equals to 0. So, daripada sini,
Daripada sini kita akan dapat dua faktor, iaitu so kita boleh gunakan jadi kita boleh gunakan kita dah ada dua faktor, maka kita boleh gunakan sekarang Px kita yang baru adalah faktor yang pertama adalah x minus 1 satu, kemudian faktor yang kedua adalah x plus 1. Okey, yang lain-lain ni kita akan cari kemudian. Sepatutnya kita mesti ada dua lagi lah. Jadi untuk dapatkan dua lagi, okey, seterusnya kita boleh, daripada maklumat ni kita boleh dapatkan divisor kita, iaitu x minus 1 satu, x plus 1 divisor kita daripada P1 equal to 0 dan P negative 1 equal to 0. So yang ini kita gunakan x kuasa 2 tolak 1. So kita gunakan long division. So kita akan dapat kita ambil semua ni, x to the power 4 plus x cube minus 7x squared minus x plus 6, and then all divided by yang kita dapati. Tapi pastikan kita mesti pastikan semua degree mesti ada. Kalau kita ada degree 2, maka mesti ada 3 sebutan. So kita kena tulis x squared, kemudian degree 1 tak ada, so kita wujudkan juga, dan constant. Okay, pastikan mesti ada 3 sebutan. Kalau degree 2 mesti ada 3 sebutan. Kemudian kita cuba selesaikan, kita akan dapat, so kita selesaikan x kuasa 2. So kita dapat x kuasa 4 plus 0x cube, kemudian minus x squared. So kita subtract. Kemudian yang pertama ni habis. Yang kedua pun habis. Tinggallah yang ketiga. So kita akan dapat tolak 7 tambah 1. So tolak 6x kuasa 2. Divisor kita ni ada 3 sebutan, maka kita kena turunkan 2 ni. So tolak x tambah 6. So kita akan ambil negatif 6. Negatif 6x kuasa 2. Kemudian tambah 0. Ni kalau kita selesaikan ni negatif 7. Okey, so negatif 6x kuasa 2. Kemudian tolak x. Tolak 6x kuasa 2. Kemudian tolak 0. X. Kemudian tambah 6. Maka kita akan dapat, ini yang betul ni. Sebab 3, 2, 1, 0. Tambah 6 betul. X kuasa 2 kuasa 4. Kemudian yang ni 0. Tolak tambah 6x. Ni tambah x kuasa 2. Tambahlah bang. Okey, kemudian kita akan darabkan. So dapat x kuasa 4 tambah 0x cube. Kemudian tolak dengan x kuasa 2. Okey. So kalau kita selesaikan ni, kita akan tolak. Yang ni habis. Okey, yang ni adalah x kuasa 3 ya. Ini kalau tolak ni dapat x kuasa 3. Kemudian ini akan dapat negatif 6x kuasa 2. Okey, divisor kita ada 3 sebutan, maka kita perlu turunkan negatif x. So kita akan teruskan lagi, tambah x, kemudian kita akan dapat x kuasa 3 plus 0x squared minus x. Kemudian kita subtract, yang ini akan dapat negatif 6x squared, yang ini akan dapat 0, ini akan dapat 0 x, kemudian
disebabkan divisor kita 3 sebutan, turunkan tambah 6 supaya remainder kita 3 sebutan. So kita akan dapat negatif 6. So negatif 6x kuasa 2 plus 0x plus 6. Pastikan remainder mesti 0. Okey, maka daripada sini kita dah dapat Px. So Px kita adalah x minus 1, 1, kemudian x plus 1. Kemudian kita akan ambil quotient kita yang baru. Okey, kemudian faktor yang ketiga ni kita boleh factorize lagi. So kita akan dapat x tambah x tolak 1, x tambah 1, kemudian factorize yang di atas ni x tambah 3 dan x tolak 2. Okey, jadi kalau kita dapatkan roots, okey, pastikan kita ambil Px equals to 0. So daripada sini terus kita akan dapat x sama dengan 1, x sama dengan negatif 1, x sama dengan negatif 3 dan x sama dengan 2. Okay? Jadi kalau kita nak senaraikan zeros, kita hanya senaraikan nombor daripada root saja. Okay? Jadi untuk jawapan zeros, kita hanya nyatakan nombor je. 1, negatif 1, negatif 3 dan 2. Itu beza jawapan roots dengan zeros.